Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-safiyyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa kashafal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-hadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi sama-sama kita menunaikan solat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita, menerima solat kita dan diberikan ganjaran yang luar biasa di akhirat kelak insya-Allah. Alhamdulillah, kita menyambung syarat-syarat membaca surah Al-Fatihah dalam solat. Kita masih lagi dalam hukum-hukum tentang surah Al-Fatihah. Jadi kita dah sebut semalam, hendaklah seseorang yang solat itu membaca dengan huruf-hurufnya yang betul, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitaba yaslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang apabila kami berikan mereka Alkitab, Al-Quran, yatluna haqqa tilawatih, mereka membacanya dengan bacaan yang hak, yang benar, yang betul. Jadi setiap huruf, setiap sabdu, setiap patah Al-Quran ada hak-hak bacaan yang perlu kita baca dengan betul. Oleh itu hendaklah kita baca dengan makhraj, dengan sebutan, dengan sabdu yang dijelaskan. Ada 14 sabdu hendaklah kita sebut dengan betul dalam solat, dengan perkataan bismillahir. Dalam bismillah tu ada sabdu, ar-rahmanir-rahim ada sabdu, dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia yang menyebabkan kita rasa ralat kalau tidak dibaca dengan betul, perubahan makna. Seperti mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bila dibaca tanpa sabdu, ada sebahagian kata maknanya jadi matahari, cahaya matahari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kami sembah cahaya matahari dan kami meminta pertolongan kepada cahaya matahari. Ada sebahagian kata kan. Dan banyak lagi dalam surah Fatihah yang bila tidak disebut dengan betul, huruf halkum, bila tidak ada yang pedas, alhamdulillah rabbil alamin, jadi pedas pujian, alhamdu pujian, alhamdulillah padam, hamada padam. Kita nak puji Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi padamlah Tuhan. Oh, masya-Allah. Kalau sengaja boleh kufur tu, kalau sengaja kan. Kalau tak sengaja tak kufur, tapi tak sah solat. Jadi ini tuan-tuan kena carilah. Saya bukan pakar Quran. Saya boleh mengajar semua kitab, tapi tajwid jangan cari saya kan. Bolehlah baca untuk imam, bolehlah. Saya pun imam satu Masjid Bardiyah dulu kan. Tapi untuk belajar saya tak buka kelas tajwid. Ada tanya ustaz,
kelas tajwid ada tak ada, cari online lah. Kitab lain semua tafsir, fiqh, hadis, tauhid, setiap malam saya ajar guna Zoom kan. Tuan-tuan nak join boleh beritahu saya kan. Tapi tajwid kena cari orang dia, kena apa, kena cari. Saya dulu pernah lah, saya mengajar kitab fiqh, tapi bos dia kata, ustaz kat pejabat architecture kan, ustaz boleh tak minggu depan tak nak belajar kitab? Sudah, nak belajar apa? Dia orang nak dengar Fatihah. Bolehlah kan. Saya tak ajar tajwid, tapi setakat Fatihah tu insya-Allah lah, sebab ialah imam tak pandai baca Fatihah. Saya imam satu Masjid Mardiah dululah, sebelum PU dulu kan. Saya cek semua, tidak ada satu pun yang betul. Semua staf-staf pejabat tu tak ada satu pun yang betul. Ada yang 20, 30, 40. Maknanya kita pernah tak cek? Kalau tuan-tuan yang hari-hari belajar tajwid, okeylah. Yang memang tak konsisten belajar tajwid ni, kena cek paling kurang setahun sekali. Gigi pun 6 bulan sekali kan, gigi. Dia sebab apa? Ustaz, saya dah belajar. Kadang-kadang dulu punya cerita dia berubah. Dia punya lidah kita kan lidah Melayu, hari-hari cakap Melayu, cakap orang putih, cakap Jawa, dia berubah, betul, berubah. Yang saya dengar bacaan tadi bukan tak pernah belajar, tapi belajar tu zaman sekolah rendah dulu. Dah 10 tahun dia berubah. Sebab kita harian kita cakap Melayu, bukan cakap Arab. Kalau kita cakap Arab lain. Kita kena setahun sekali kena cek balik sebutan. Ha tu, ha, dia banyak perubahan-perubahan yang menyebabkan berubah makna. Kita kena cek setahun sekali kalau boleh cek. Masjid Surau mungkin Sabtu Ahad boleh buat klinik, panggil lah pakar-pakar tajwid, pakar-pakar Al-Quran, panggil Sabtu Ahad ataupun petang-petang lepas asar, buat klinik Fatihah. Mungkin dah ada, kalau dah ada alhamdulillah. Penting kerana Allah nak tuntut hak setiap bacaan tadi, setiap sabdu tadi, setiap huruf tadi mesti dibaca dengan betul. Kemudian syarat seterusnya, wa alla yaskuta saktatan tawilah. Hendaklah semasa kita membaca Fatihah dalam solat tidak ada diam yang lama. Saya dah sebut semalam, paling pendek, bukan paling pendek, paling panjang, paling lama kita boleh baca sekadar senafas. Bukan baca, sekadar. Saya nervous sikit pagi ni. Minyak tak berapa nak ada, tu yang lambat tu. Minyak 2-3 petrol pump singgah, tak ada, tutup semua. Saya baru tahu pukul 6 baru buka. Tadi dekat situ, dekat sebelum tu ada minyak juga. Dah pukul 6 tak buka juga. Harap-harap adalah kan, takut saya menolak pula. Ada sikit, terlampau sikit tu lambat tu, banyak petrol pump saya singgah. Jadi kalut sikit, cakap pun tersasul banyak. Jadi kalau tuan-tuan tahu minyak mana dekat sini, beritahu saya lah kan. Di dalam 30 km jugalah nak sampai rumah saya kan, balik. Jadi hendaklah dia tidak ada diam yang lama. Kadang-kadang kita lihat imam-imam, tak tahulah, saya tak pasti sebab apa. Ada yang imam dia suka berhenti 2-3 saat. Tak ramailah saya dengar ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. 2-3 saat. Dia dalam kita sebut mesti paling panjang senafas. Biqadri tanafus, kata ulama. Sebab kita dengar apa yang Nabi baca ialah Nabi baca berterusan, tak berhenti, tak ada senyap, tak ada tanpa apa-apa bacaan. Tak pasti sebab apa, sakit tekak ke. Nak sebut sakit tekak, benda tu jadi macam biasa. Kalau sesekali mungkin dia sakit tekak ke, kahak ke sebagainya kan. Jadi sebab tu kadang-kadang orang yang lead solat ini perlu lebih belajar. Saya kadang-kadang buat khusus solat, khusus azan untuk masjid-masjid yang dihadiri imam dan makmum yang latest, yang paling last saya buat di Masjid Bandar Baru Sungai Buloh untuk imam-imam, bilal-bilal di sekitar qaryah sekitar masjid tersebut. Mana kena tahu tentang sunat-sunat, tentang syarat-syarat. Saya tak pastilah, saya pun tak sempat nak tanya kan sebab apa dia berhenti, sebab kita pun singgah kan. Maknanya pastikan berterusan, tidak ada berhenti yang lama, kerana ia akan
membatalkan Fatihah. Kalau kita tidak ulang, maka tidak sah solat tersebut. Wala qasiratan yaqsudu biha qat'al qiraah, ataupun berhenti sekejap, ataupun tak berhenti langsung, tapi dia niat nak stop Fatihah. Aku nak ulang Fatihah lah. Bila dah niat begitu, Fatihah terbatal. Bila kita kata aku nak ulang Fatihah, maka kita kena ulang. Solat ni dia sensitif. Solat dia sangat mudah untuk terbatal. Tak macam puasa. Puasa kita niat macam mana pun, aku tak nak puasa, aku tak nak puasa, tapi tak batal. Sebab dia dah niat tadi kan, dah niat puasa pada waktu dia, tak makan lagi. Dia cakaplah, dia niatlah apa pun tak batal. Solat ni mudah. Solat kita kata, jagi kalau hujan aku nak berhenti sembahyang lah, terus batal. Tak tunggu jagi ke, tunggu hujan ke, tak ada. Dia ta'liq ala ibtalis solah. Kalau kita kaitkan sesuatu untuk batalkan sembahyang, terus terbatal. Kita ragu-ragu nak teruskan solat ke tidak, terus batal. Contohnya dong ketuk pintu kan, nak berhenti ke tak berhenti, nak berhenti ke tak berhenti, terus batal. Sama juga dengan Fatihah. Kalau kita kata tak jadilah Fatihah ni, mesti kena ulang balik. Sebab tu kita kena fokus. Solat ni fokusnya lain macam. Fokus, betul-betul fokus. Tapi kita kena hati-hatilah. Kadang-kadang syaitan suka bawa was-was. Ni penting juga. Kita kena teliti Fatihah, tapi jangan was-was. Was-was ni syaitan, kata ulama. Kata Imam Ghazali, al-waswasah imma jahlun biddin wa imma khabalun fil aqli. Kata Imam Ghazali, was-was ni dua sebab je. Sama ada jahil agama ataupun akalnya yang dikuasai oleh syaitan. Sebab orang agama pun ada yang was-was. Mana orang yang belajar agama, orang yang belajar pondok, belajar kitab, belajar universiti agama, ada yang was-was. Ini kerana syaitan yang menguasai. Adapun orang awam, kerana kejahilan agamanya, dia nak terlampau baca at-tahi. Ada ulama kata batal sebab dah macam bunyi tahi dah. Dia ulang balik at-tahi, alham. Yang peliknya bila imam takbir untuk rukuk terus jadi. Selagi mana imam tak rukuk tak jadi. Itu pelik tu. Kalau imam baca panjang satu muka lah dia alham. Orang sebelah jadi masalah. Kadang-kadang satu masjid dengar tu. Ada masjid mana belah-belah Selangor lah, ujung-ujung lah. Satu masjid dengar. Dia baca Fatihah tu, satu masjid dengar. Sedangkan gangguan dalam solat dilarang sama sekali. Nabi pernah tegur dalam satu hadis. Nabi kata, ala likullin munajil li rabbih. Semua kamu sembahyang ni, kita sedang bermunajat dengan Allah. Kita sembahyang munajat, berbisik dengan Allah. La yu'ziyanna ba'dukum alal ba'. Jangan ganggu bacaan orang lain. Jangan ganggu. Apa maksud ganggu? Banyak. Nabi sebut la yarfa'anna ba'dukum alal ba'di bil qira'ah. Nabi kata jangan kuatkan suara hingga mengganggu bacaan orang lain. Hanya imam sahaja yang perlu baca kuat. Itu pun dalam solat jahar. Ada juga yang imam solat zuhur, solat asar pun dia kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Tak betul. Alhamdulillah. Imam dia solat zuhur, solat asar, dengar bacaan Fatihah dia. Dia nak terkuat tak kuat masih dengar lah. Dia taklah Bismillahirrahmanirrahim, tak ada. Cuma dia Bismillahirrahmanirrahim. Tak perlu. Cuma imam dia perlu kuat sesekali. Salat zuhur, asar kuat sesekali, itu Nabi buat. Ka'annahu Rasulullah yusmi'una ahyanan, dalam hadis Bukhari. Nabi solat yang perlahan ni, solat yang slow ni, Nabi perdengarkan bacaan kadang-kadang. Mana baca perlahan, Maliki yaumiddin. Kadang-kadang baca tahiyat slow kan. Assalamualaikum. Kadang-kadang kita sikit kuat supaya orang tahu di mana sedang kita baca. Itu imam di solat yang sir.
Jadi kalau solat Zuhur, Asar, jangan kita sampai makmum dengar bacaan kita. Kalau imam pun tak boleh, apatah lagi makmum. Pastikan hanya telinga kita dengar sahaja. Ada orang salah faham tentang syarat Fatihah, ialah yang ke-8 kan, wa yusmi'a nafsahu bil qiraah, hendaklah telinga dia dengar. Ini syarat wajib. Tak dengar tak sah, tapi kita kena faham. Ulama kata kena dengar telinga sendiri apabila tidak ada apa-apa gangguan suara. Sekarang ni kita ada bunyi aircon, ada bunyi kipas, ada bunyi macam-macam. Kalau ada gangguan bunyi, kita tak dengar pun tak apa, kita baca macam biasa. Ditakdirkan kalau kita sembahyang di tempat yang sunyi, dengar. Itu maksudnya. Ada orang salah faham, dia lawan suara yang ada, lawan suara aircon, lawan suara Pak Imam. Imam baca kuat, memang imam baca kuat sebab solat maghrib. Dia pun lawan sebab Ustaz kata kena dengar telinga sendiri. Itu tak betul. Kena dengar telinga sendiri apabila suasana sunyi senyap, sunyi betul. Kalau dalam keadaan suasana yang bising, dia baca macam biasa, tak perlu dengar telinga pun tak apa. Maknanya andainya tak ada suara, dia dengar. Cuma ada suara, dia tak dengar. Itu maksud kepada wajib dan perlunya kita dengar bacaan tersebut di telinga kita sendiri, bukan di telinga Pak Imam. Ini Pak Imam pun dengar suara orang belakang. Pak Imam, lepas tu orang belakang bukan seorang, 2 orang, 3 orang, masing-masing. Biasanya kat kampung lah, bandar jarang, kat kampung je. Kalau jadi ceramah kampung, jadi imam, oh belakang Bismillahirrahmanirrahim, 2 orang, 3 orang, 4 orang kan. Imam daripada nak baca surah Baqarah tinggal qul huwallah, dah habis lost, hilang kan. Memang bukan seorang, ramai. Biasa kat maulah cakap, kat kampung ada kan. Bandar jarang lah, kat kampung masing-masing. Bila habis amin tu Bismillahirrahmanirrahim, ramai pula tu. Imam dah pening dah, dengar suara macam-macam kat belakang. Jadi kita kena ingat, dengar telinga sendiri. Kalau tak ada bunyi apa-apa bising, kalau ada bunyi baca macam biasa je, tak perlu dengar pun tak apa. Kemudian hendaklah bacaan Fatihah tersebut dalam keadaan dia berdiri. Mungkin ada yang tengah berlari, dia takbir. Ada pernah saya nampak, dia imam nak rukuk, dia pun Allahu Akbar terus Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya belum diri betul lagi, dia dah takbir dan baca Fatihah. Dia nak kejar imam. Satu-satunya manusia yang tak lari tapi dikejar ialah imam. Imam tak pernah lari pun, tapi ramai kejar. Ini makruh paling kurang kalau yang sempat Fatihah dan takbir masa berdiri. Yang berdiri takbir betul, Fatihah, makruh berlari. Sebab Nabi pernah tegur orang yang dia berlari. Bila mungkin Nabi nak rukuk, dia pun berlari. Lepas sembahyang Nabi kata, siapa yang berlari tadi? Sahabat mengaku. Nabi kata, idza ataitumus shalah fa'alaikum bisakinah wal waqar. Bila kamu nak menuju ke tempat solat, tenang, relax. Ma adraktum fasallu. Yang dapat dengan imam, buat. Yang tak dapat, naik balik, ganti balik, tambah lagi. Maknanya kalau dia berlari, dia takbir, dia baca Fatihah dalam keadaan berdiri, sah, tapi makruh. Tapi kalau dia berlari, tak sempat nak berdiri betul, dia dah takbir, dia dah baca Fatihah, tak sah langsung. Ini pernah saya nampak 2 kali lah dalam sepanjang umur hidup saya kan. Saya baru perasan, saya baru lepas bersedia saya semalam, baru ingat. Tapi hijrah lah, 4 Rabiul Awal semalam kan. Wasan, hari ni 5 dah, semalam bersedia aku. Muda lagi, baru 43 tahun. 4 Rabiul Awal tahun 2 Hijrah. Betul 43 kan? Hari ni 45 kan? Tahun ni 45 kan? Muda lagi rasa. Rasa macam 18 rasa. Jadi tuan-tuan, pastikan kita berjalan. Walaupun imam tahiyat akhir ke, rukuk ke, apa ke, berjalan, tenang. Nabi tak bagi berlari. Tak dapat, sembahyang sendiri kan. Di antara sunnah yang kita lupa, bila orang lambat datang sorang-sorang, kita sunat offer dia. Sunat offer dia. Ini ada hadis. Bila seorang sahabat datang lambat, semua jemaah dah selesai, Nabi kata, may yatasaddaq ala hadza, siapa yang nak sedekah pahala jemaah untuk dia. Maka seorang sahabat lelaki bangun. Kita sunat sedekah orang yang datang lambat, tak sempat jamaah. Sama ada kita imam ataupun kita makmum.
Jadi cukuplah untuk hari ini, kita sambung lagi hukum hakam Fatihah pada esok hari insya-Allah. Jangan lupa beritahu kat mana petrol pump. Kan saya menolak pula kan. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina innaka sami'ud du'a. Allahumma harusna bi ainika allati la tanam wa knufna bi fadli la yuram warhamna bi qudratika alaina fala tuhlikna wa anta rajauna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.